والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam Ahli Jawatankuasa Masjid, pegawai syarak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah memberi izin untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Berhimpun untuk berzikir. Ataupun kita duduk untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada malam ini kita nak membicarakan tentang Al-Quran. Yang kita sedia maklum, Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ianya merupakan satu-satunya mukjizat para nabi yang masih kekal di atas muka bumi. Adapun mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang terdahulu, apabila wafatnya para nabi, maka semuanya mukjizatnya ini diangkat. Maka tak dapat dilihat lagi. Berbanding dengan mukjizat yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ianya merupakan mukjizat ma'nawi yang masih kita boleh sentuh, masih boleh kita pegang, masih boleh kita baca, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika mana turun kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Maka hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih boleh baca mukjizat Nabi. Hebatnya lagi kita boleh melihat, boleh memegang, boleh menyentuh. Orang yang hidup pada zaman Nabi SAW, mereka membaca Quran melalui hafazan yang diletakkan di dalam dada-dada mereka. Ataupun sebahagiannya menulis di kepingan-kepingan kulit kambing ataupun di batu-batu, ditulis. Mereka simpan. Hari ini kita nak baca Quran mudah. Dan tidak ada alasan pada diri kita, dan tidak ada apa jawapan yang kita boleh keluarkan kenapa hari ini kita tidak membaca Al-Quran. Kalau kita nak menjadikan Al-Quran ini sebagai kawan atau dampingan sebagai sepanjang hayat dalam kehidupan kita, hari ini Allah Ta'ala mudahkan Quran untuk kita. Maka benarlah Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kami menjaga dia. Dan Allah Ta'ala menyebut, walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan kepada manusia untuk baca Quran. Mudah. Bukan setakat Quran itu dalam mashaf. Hari ini Quran dalam bentuk-bentuk baru. Di tangan kita, di mana-mana kita pergi. Kita berjalan, kita duduk, kita baring. Di dalam kenderaan, di mana-mana kita pergi. Semua benda itu ada kat kita. Jadi maknanya tidak ada alasan kalau orang memberikan, oh saya tak ada masa baca Quran lah. Tapi baca handphone ada masa. Ini jadi masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Apabila ini kita berikan, alasan ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan menempelak kita. Allah Taala akan menempelak kita. Kamu ada masa baca WhatsApp, ada masa tengok Facebook, ada masa tengok TikTok, tapi kamu tak ada masa tengok Quran. Yang kamu tengok tu belum tentu memberi manfaat. Tapi Al-Quran, kalau kamu tengok sahaja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita nak menyebut tentang Quran ini sebagai maknanya teman hidup, kita kena melihat apakah Allah Ta'ala perintah kepada kita. Apabila kita tahu Allah Ta'ala perintah kepada kita, maka kita akan tahu kepentingan Al-Quran di dalam kehidupan. Tuan-tuan, Quran ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ianya merupakan, membacanya merupakan satu ibadah. Sama ada ibadah itu ibadah wajib ataupun ibadah itu ibadah sunat. Jadi kita nak tahulah, Quran ini tuan-tuan dia satu ibadah. Ada masanya, ada waktunya. Quran itu wajib dibaca. Kalau tak baca tak sah. Ibadat kita tak sah. Kita nak sembahyang, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang terkandung di dalam 114 surah yang wajib dibaca dalam sembahyang, dan ia merupakan satu rukun. Sama ada kita nak sembahyang itu fardu ataupun sunat, maka surah Fatihah wajib dibaca. Dalam keadaan-keadaan yang lain, membaca Quran ini merupakan sunnah ataupun perkara sunat yang merupakan seafdal-afdal ibadat. Nabi SAW menyebutkan afdalu ibadati ala ummati tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadat ataupun seafdal ibadat selepas daripada sembahyang fardu. Tuan-tuan, tadi sembahyang maghrib berjamaah afdal. Kerana itu paling baik. Kerana bila Nabi ditanya oleh sahabat, kan, apa dia maknanya ibadat yang paling afdal? As-salati ala waqtiha, semayang dalam waktu dia. Semayang itu afdal. Tapi selepas daripada semayang, apakah zikir yang paling baik? Apakah ibadat yang paling baik? Nabi kata tilawatil Quran, baca Quran. Kerana baca Quran ini tuan-tuan dia tak sama dengan ibadat-ibadat yang lain. Dia tak sama dengan ibadat yang lain. Tuan-tuan baca dalam keadaan tidak berwuduk di luar semayang, ada pahala. Baca Quran di luar semayang dengan berwuduk, pahalanya lain. Tuan-tuan baca Quran dalam sembahyang, pahalanya lain. Tak sama tuan-tuan. Sebab ni dikatakan ibadat yang paling afdal. Hari ni orang jauh. Orang makin jauh dengan Quran. Bila susah, baru baca Quran. Bila mati, baru nak pegang Quran. Baru nak baca Quran. Khatam bulan Ramadan, baru nak pegang Quran. Habis je Ramadan, tutup. Kan, tempat-tempat simpan Quran pun kunci terus. Tak ada orang baca lah. Kalau buka pun orang tak ambil. Kan? Orang lebih suka baca Quran dalam handphone. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar WhatsApp. Mana? Baca WhatsApp dulu. Catat WhatsApp dulu. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Keluar WhatsApp balik. Lelah sampai habis. Asyik Bismillah je. Surah pun tak habis baca. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini fenomena baru.
Bila Allah Ta'ala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tertil, ini merupakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita baca Quran. Suruh jadikan Al-Quran ini sebagai satu pakaian di dalam kehidupan. Kita membaca wa albisna bi khil'atil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Quran itu sebagai pakaian kepada diri kami. Kita selalu doa kan? Wa albisna bi khil'atil Quran. Kita hendak Quran ini sebagai pakaian. Tapi malangnya Quran kita tak baca. Kan? Nak baca seminggu sekali. Malam Jumaat, orang dah kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Orang pun dah tak baca Quran kan? Yasin pun orang dah tak baca sebab dah bid'ah. Lahlanya orang tak baca Quran. Ada majlis-majlis Quran, ada maknanya jilsah-jilsah Quran. Yang ikut tu pun, itu pun orang uzur. Yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Tu yang duduk. Sekali tegur, 4 bulan tak datang. Dia kena tegur dengan cikgu. Bot, baca bot. 4 bulan tak nampak. Kan? Terus tak datang. Kena tunjuk je baca, terus mati. Besok gaib. Tak ada langsung. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini perintah Allah. Kan? Perintah Allah. Allah Ta'ala perintah supaya kita ni baca Quran. Kerana Quran ini dia punya keistimewaan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Allah Ta'ala suruh kita baca Quran, Quran itu punya istimewa. Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullah indah. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita baca Quran? Sebab dia punya kelebihan yang luar biasa. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah berhimpun satu kaum di mana-mana rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka buat? Bukan main game. Bukan main handset. Masuk dalam rumah Allah, Allah Ta'ala apa? Nabi kata apa? Mereka buat apa? Yatluna kitab Allah. Mereka baca Quran. Wa yatadarasu bainahum, atau mereka ni duduk bertadarus. Masuk dalam rumah Allah, itu perintah. Nabi suruh apa? Nabi suruh baca Quran. Nabi suruh bertadarus. Duduk dalam masjid. Kerana apa? Orang yang berhimpun dalam masjid, tidaklah mereka buat melainkan ni. Mereka baca Quran atau mereka bertadarus Quran. Apakah faedah daripada mereka bertadarus? Apakah faedah daripada mereka duduk dalam masjid baca Quran? Nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Tuan-tuan, hari ni orang cari ketenangan macam-macam cara. Ada orang cari ketenangan malam-malam kayu bersikal. Berbatu-batu kayu. Kan? Nak cari tenang. Hari ni orang nak cari tenang, tuan-tuan. Kayu basikal. Basikal tu punya roda je 500 satu. Tu tak masuk basikal. Saya pernah tanya orang yang bawa basikal tu. Dia punya harga basikal je 10,000. Kan? Harga basikal 10,000. Kena kayu, baik beli motor. Perah ya. Kan? Ni dia kayu. 10,000. Tuan-tuan, muslimin muslimat dalam mata. Tapi apa? Orang nak cari kepuasan. Orang nak cari tenang. Ada orang nak cari tenang pagi-pagi tu. Pergi Stadium Fatimah. Apa? Senang robik. Depan dia perempuan. Dia senang robik. Lagi tak tenang. Kan? Yang depan dia perempuan. Orang rumah dia tak ada. Dia tengok. Wah.
Senang Rubik. Sampai pukul 11 tak balik-balik lagi. Tak tenang. Ada orang mencari ketenangan dengan joran. Duduk dekat parit dengannya. Ikan tu pula, Allah, kesian betul orang tua ni. Balik dia pergi semayang maghrib, kata. Kan? Ikan tak dapat. Naknya. Kan? Daripada dia joran tu, daripada muka dia putih sampai hitam. Ikan tu pun pelik. Berubah wajah. Tuan-tuan. Ikan nak makan umpan pun segan. Kenapa tuan-tuan? Orang nak cari tenang. Sedangkan Nabi SAW dah sebut dah. Orang nak mencari ketenangan ini. Dengan apa? Baca Quran. Yatluna kitab Allah. Bila mereka duduk baca Quran, nazalat alaihimus sakinah. Tuan-tuan tengok orang baca Quran ni berapa tenang. Kan? Tuan-tuan tengok orang baca Quran tenang tak tenang. Dia kalau dia baca Quran ramai-ramai tu, nak tunggu turn tu sempat lelap. Sempat lelap. Kan? Quran dah sampai kat dia pun dia tak bangun. Tenang sungguh. Kan? Dia punya. Tuan-tuan tengok, bagikan Quran. Baca. Belum baca, Bismillah. Lelap. Kan? Pak syaitan punya. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan ini ketenangan yang orang duk cari. Maka disebut oleh ulama. Macam mana nak cari tenang dengan Quran? Kan? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kau nak cari tenang dengan Quran, baca Quran. Berapa banyak kau nak tenang, maka bacalah Quran. Sebanyak mana yang kau nak dapat ketenangan, maka kau bacalah Quran sebanyak mana yang kau nak. Quran akan bagi tenang kepada kau. Ini dia tuan-tuan, kehebatan orang baca Quran. Yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, Nabi sebut, Nabi terangkan melalui firman Allah, faedah orang baca Quran kalau dijadikan dalam kehidupan dia sebagai teman, maka Allah Ta'ala beri dia ketenangan. Allah Ta'ala beri dia tenang. Itu sebabnya kalau kita tengok perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum, mana mungkin mereka boleh baca Quran begitu lama? Mana mungkin? Nabi SAW tuan-tuan baca Quran dalam sembahyang sunat 6 juzuk 1 rakaat. Ibnu Abbas mengatakan aku pernah ikut Nabi sembahyang di belakang Nabi. Nabi baca 6 juzuk. Betapa Nabi ni tenang bila dia baca Quran, dia dapat ketenangan. Hari ni kita baca Quran, imam baca panjang, besok dah sampai WhatsApp. Imam nak jadi imam lagi ke? Nak kena tukar. Makmum ada kuasa veto sekarang. Kan? Netizen dia ada kuasa. Dia boleh ugut Pak Imam. Pak Imam kalau baca panjang-panjang, aku kunci Pak Imam dalam masjid. Kau baca seorang, kami nak balik. Mana? Tuan-tuan, ada satu masjid, ini saya tak ada cerita dalam masjid dia nak. Dalam bulan Ramadan. Dia ni hafal Quran 30 juzuk. Memang ingat dia baca 30 juzuk tu. Jadi kali pertama dia jadi imam, satu malam dia baca 1 juzuk. Hari pertama orang ni gairah sebab apa? Dia hafal Quran. Penuh masjid. Besok lesap. Orang. Panjang pun penuh. 1 juzuk nak menghabiskan. Orang tua-tua mana ada? Dia dah pakai 4 tongkat, tuan-tuan. Dia bukan 2 tongkat lagi, 4 tongkat dia pakai. Mana boleh tahan? Hilang semua makmum. Makmum cari yang apa? Masjid-masjid yang mula pukul 9, 9.30 dah selesai. Tu ramai. Ni masjid yang baca lama-lama tak ada orang. Akhirnya, pengurusi putuskan, masuk hari ke-15, inna a'atayna. Ramai balik. Sebab apa? Pendek. Kan? Sebab tu Nabi SAW menyebutkan, apabila kamu berdiri di depan orang ramai, iaitu menjadi imam,
hendaklah kamu meringankan bacaan. Dan apabila kamu semayang seorang diri, buatlah matasna, apa yang kau nak buat kau buatlah. Engkau nak baca 1 rakaat sampai besok, lantak engkau lah. Tapi kalau kau semayang bawa jemaah, jangan baca panjang-panjang, jangan menyusahkan. Kat belakang ni macam-macam orang ada. Orang sakit lutut ada, orang gaut ada, kan? Darah tinggi ada, kencing manis ada. Semut dah tunggu kat bawah aja. Bila dia nak kencing tuan-tuan? Macam-macam jenis orang ada. Lepas tu jangan baca panjang-panjang. Kan? Lepas tu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kesan orang baca Quran ni apa? Allah Ta'ala memberi kepada dia apa? Ketenangan. Bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia semayang 1 rakaat habis 30 juzuk. Macam mana dia baca 1 rakaat boleh habis 30 juzuk? Macam mana ketenangan yang Allah Ta'ala bagi? 30 juzuk banyak tuan-tuan. 6,343 ayat. Banyak. Ada 114 surah. Kita nak mengambilkan 30 juzuk sebulan. Itu pun dapat kain dah tak khatam. Dapat kain dia tak khatam. Sambung khatam tahun depannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana orang ni diberikan ketenangan oleh Allah bila dia baca Quran? Sebab tu ini istimewa. Orang baca Quran Allah Ta'ala bagi tenang. Sebab tu Allah suruh jadikan Quran ini pakaian dalam kehidupan. Yang keduanya, bila orang baca Quran, kata Nabi SAW, diberikan kepada dia rahmat. Kan? Beri rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat dalam bentuk berbagai-bagai. Kelapangan hidup, panjang umur, keberkatan hidup. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kan? Kita baca Quran, Allah Ta'ala bagi. Orang baca Quran tengok sihat aja. Sebab apa? Dia punya mulut sentiasa exercise. Al-Imam Jazari menyebutkan, illa riyadatum bifaqih. Orang yang nak baca Quran ni dia kena berlatih. Menyebut huruf Quran, dia kena latih. Illa riyadatum. Dia latih. Dia punya mulut ni sentiasa bergerak. Bergerak. Sebab orang baca Quran, mana ada tua? Umur je tua. Tapi muka tengok. Sentiasa hidup, cahaya Allah Ta'ala bagi. Ini dia rahmat. Orang yang baca Quran, hidupnya baca Quran, orang lain menumpang keberkatan orang baca Quran. Hatta para malaikat menumpang keberkatan orang baca Quran. Sebab Quran ini tidak diturunkan kepada malaikat. Malaikat tak baca Quran, tuan-tuan. Kerana Quran itu bukan turun untuk mereka. Dengan sebab itu malaikat ini, Allah Ta'ala ada jadikan satu malaikat khusus untuk memantau. Pergi rawan dekat atas muka bumi ni, cari mana-mana ada tempat orang baca Quran, maka dia akan panggil semua malaikat. Dia tengok ni orang baca Quran, mari duduk. Jadi orang yang baca Quran ini tuan-tuan, sentiasa mereka ni dikelilingi oleh malaikat. Sebab tu kehidupan mereka tenang. Mereka ni jauh daripada segala musibah dan sebagainya. Sebab tu orang baca Quran ini dia ada aura. Nabi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran apa? فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan kepada kamu Quran. Nah, bila kita dengar orang baca Quran, apa yang kita kena buat? Kita kena diam, kita kena dengar. Bila turun rahmat, kamu dapat rahmat. Ni nak tunjukkan betapa orang yang duduk di sekeliling kita, kalau dia tak baca Quran, dia dengar aja, dia juga mendapat rahmat daripada orang yang membaca Quran. Menumpang tui je kata. Ini kehebatannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lebih hebat daripada itu bukan setakat
Orang duduk baca Quran ini, malaikat bersama dengan mereka. Wa zakarahumullah indah. Allah Ta'ala menyebut nama-nama orang yang baca Quran ini. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut nama orang yang baca Quran. Disebut nama dia kepada para malaikat Allah Ta'ala. Jadi malaikat pun kenal, oh ni orang baca Quran. Nak. Malaikat maut kalau datang, oh ini orang baca Quran. Dia kenal ni. Sebab Allah Ta'ala sebut nama dia. Ni datang je, oh ini aku tak kenal ni. Sebab tak ada nama, asyik main WhatsApp je ni. Apa? Dia ragut dia. Pak tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita. Supaya bila kita baca Quran ini, bila Allah Ta'ala memberikan satu motivasi kepada kita, supaya orang terdorong, orang tergalak, orang rasa suka nak baca Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, apa dia tuan-tuan? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa iqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, baca Quran. Ingat tuan-tuan, boleh buka dalam surah Fatir. Kan? Surah Fatir ayat 29. Boleh tengok. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, iaitu baca Quran, dan mendirikan solat, dan menafkahkan harta mereka, sama ada secara terang-terang atau tersembunyi. Mereka ni yang buat 3 perkara ni, iaitu orang yang melakukan satu perniagaan yang tak akan rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang baca Quran ni tuan-tuan macam orang bisnes. Macam orang bisnes. Tak ada rugi pun orang baca Quran. Itu sebabnya para sahabat, para salafus salih, para tabi'in, mereka ni walaupun mereka hafal Quran, tapi mereka suka membaca Quran dengan melihat mushaf. Melihat, dia tengok. Mushaf tu dia tengok. Walaupun mereka hafal, tapi mereka tengok. Kerana nak apa tuan-tuan? Kerana ada pahala. Bila baca Quran ini, kita lihat dapat pahala. Tuan-tuan baca Quran, tak ada yang rugi. Tuan-tuan baca Quran Fatihah dalam sembahyang, tuan-tuan baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada 19 huruf. Satu huruf, satu hasanat. Nabi SAW menyebutkan, Man qara harfin min kitabillah, falahul hasanat. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf Quran, dia diberikan satu hasanat. Satu kebajikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanat ganda 10. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Nabi kata bukanlah orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf satu hasanat ganda 10. Mana alif lam mim dapat 30 hasanat. Tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. 19 hasanat, darab dengan 10. Mana 190. Surah dalam Fatihah ni ada berapa huruf? 154 huruf. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bukan baca sekali. Setiap hari dalam sehari semalam, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang kira bisnes, berapa banyak keuntungan yang dia dapat daripada baca surah Fatihah aja. Ini belum masuk surah yang lain lagi. Belum masuk dalam semayang lain, belum masuk luar semayang lain. Tuan-tuan bayangkan, ni kalau orang bisnes. Waktu Nabi SAW menyebutkan, orang baca Quran ni untung.
Allah Ta'ala sebut orang baca Quran untung sebab dia buat bisnes. Hari ni kalau orang meniaga tuan-tuan, dia meniaga air tebu buat. Dia meniaga air tebu. Hujan. Air tebu tak laku. Tak ada orang minum sejuk-sejuk air hujan minum air tebu. Kembung buruk tau. Kan? Habis, tak laku. Tapi orang baca Quran hari hujan ke, musim panas ke, musim sejuk ke, semua untung. Untung belaka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila kita nak menjadikan Al-Quran ini teman sepanjang hayat, kita kena tahu. Apakah makna motivasi yang Allah Ta'ala sebut untuk menggalakkan hamba-hamba dia baca Quran? Dan apa motivasi yang Nabi SAW beri kepada umatnya supaya dia tergalak untuk baca Quran? Ini adalah kita kena dengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita kena dengar. Ini kelebihan yang tak ada daripada surah yang lain. Kita baca lain tak ada tuan-tuan. Quran ni keuntungan yang cukup besar. Sebab itu dikatakan oleh ulama, kalau orang belajar ilmu tajwid, dia belajar ilmu fiqh, maka belajar ilmu tajwid ni seafdal ilmu dan se'a'ala, makna setinggi-tinggi ilmu. Tuan-tuan kalau belajar ilmu tajwid, mana ada contoh-contoh daripada ilmu tajwid tadi, hukum ikhfa, hukum idgham, dia ambil contoh lain. Semua ayat Quran. Nak tahu hukum izhar, ayat Quran. Nak tahu hukum ikhfa, ayat Quran. Semua ayat Quran. Itu dia kata seafdal ilmu. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita, kelebihan orang baca Quran ini dia luar biasa. Luar biasanya orang baca Quran ini dengan orang yang baca Quran ini tak sama. Orang baca Quran ni tuan-tuan, dia pun ada darajat di antara mereka. Nabi SAW menyebutkan apa? Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang baca Quran ni tuan-tuan, kalau dia mahir ni maksudnya apa? Memang excellent sungguh. Baca Quran tak sangkut, sebutannya bagus, hukum hakamnya bagus, tahu maknanya tempat berhenti, tahu tempat nak ibtidak, kan? Maka orang-orang ni kedudukannya macam mana? Sama macam para malaikat. Tu sama macam malaikat tu. Kita bukan malaikat, tapi dengan sebab kemahiran yang ada kepada kita baca Quran, maka kedudukan kita tu sama dengan malaikat. Tapi nak jadi orang mahir ni, kalau Quran tak menjadi kawan sepanjang hayat, macam mana nak jadi mahir? Waktu berkahwin aja, waktu nak angkat nikah baca Quran. Itu pun wadduha je. Entah bila dia baca yang depan tu, wallahualam. Wadduha je baca. Itu pun kelang kabut baca. Ya. Lepas tu tutup. Nak jadi orang mahir Quran ini, tuan, dia kena baca tiap-tiap hari. Azan azan. Kita beri laluan kepada azan. Sebab ceramah ni sampai pukul 11. Mana? Pukul 11. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Kita bicarakan balik semula tentang kedudukan orang yang baca Quran. Maqam ataupun kedudukan tingkatan orang baca Quran. Orang yang membaca Quran ini tuan-tuan, kalau dia mahir, bermakna-maknanya Quran ini menjadi kehidupan, hayat, teman dalam hidup dia. Sebab tu dia jadi mahir. Dengan sebab kesungguhan dia baca Quran tiap-tiap hari, dengan sebab kesungguhan dia mengulang Quran tiap-tiap hari, maka wujud kemahiran. Maka Allah Ta'ala beri kepada mereka kedudukan yang tinggi sama seperti para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami kalau di masjid negeri dah tahu, masjid negeri. Kami ada satu kumpulan, ni ada lelaki, ada perempuan lah. Yang orang lelaki ni dia 2-3 orang je. Orang-orang veteran. Umur 70, 60, dia 2-3 orang je. Tapi setiap bulan khatam Quran. Walaupun 3 orang. Ada satu kumpulan lagi tu yang perempuan ini memang dia ni istiqamah. Memang jenis istiqamah. Sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali khatam. Orang bukan orang-orang lama tuan, ni bukan orang muda, orang tua belaka, orang pencen. Istiqamah maknanya baca Quran. Kami ini menumpang berkat ya. Sebab apa? Berkat makan. Dia khatam je, mam boleh baca doa. Kenyang perut. Kita tukang amin saja. Kan? Tu berkat. Dia baca Quran, kita dapat kenyang. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, bila dia nampak je orang baca Quran dalam masjid, dia pergi jumpa. Dan kalau nak khatam, jangan lupa panggil aku. Aku nak hadir majlis khatam. Ada tuan-tuan muslimin, ini istiqamah. Maka mereka ni orang-orang yang mahir baca Quran. Tapi kita yang baca sebulan sekali, seminggu sekali, adakah kecewa orang-orang yang macam ni? Tak. Nabi tidak menyebut orang yang tak pandai baca Quran itu kecewa. Malah Nabi SAW menyebutkan wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang baca Quran sangkut-sangkut. Wa yatata'ta ni dibaca wama je 10 kali. Kan? Dan nak menyebut sambung ayat depan tu, puas nak menunggu. Hai. Sebab tu orang macam ni kalau masuk dalam tadarus orang yang handal-handal, memang disepak keluar. Engkau ni buat menyusah orang ya. Pukul 11 baru habis kau ni baca. Kan? Kalau engkau ni baca 2 sebaris dia cukup. Orang ni dia baca tuan-tuan. Baca sangkut-sangkut, kegigihan ada. Nabi tidak pernah beri kata, engkau ni tak payah masuk, tak payah baca Quran lah. Nabi kata, orang ni dapat 2 pahala. Nabi nak memotivasikan orang supaya baca Quran. Walaupun baca sangkut-sangkut, Nabi kata dapat 2 pahala. Kerana pahala susah nak baca dan pahala kesungguhan nak baca. Nak sebut susah, dapat pahala susah sebut. Yang keduanya pahala sungguh nak baca. Dapat 2 pahala. Ini dia kelebihan. Lepas tu tuan-tuan, kita kena baca Quran. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, orang-orang duduk di Mekah, Madinah, sebulan sekali mereka khatam Quran. Kalau ada yang tak khatam tu pelik lah. Pelik orang Madinah kalau orang Mekah ni tak khatam Quran. Sebab apa? Di antara satu waktu kepada satu waktu ni, mereka tu antara nak azan, antara azan dan iqamah, mereka akan dapat baca sekurang-kurangnya 4 muka surat. 4 muka surat satu waktu, maknanya 2 line. Dia ada 10 line. Maknanya satu waktu 2 line, satu waktu 2 line. Habis je
1 juzuk 1 hari. 30 hari khatam. Sebab tu kalau kita jangan hairan, kenapa kat Masjidil Haram, Masjid Madinah ni lewat orang iqamah kan. Sebenarnya waktu tu memberi ruang kepada orang yang baca Quran dapat 4 muka surat baca. Sebab tu tak heran. Dia akan khatam 30 juzuk setiap bulan. Hari ni kau bagi lewat, dia main game. Orang baca khutbah, dia main game. Dia tembak Pak Imam yang tengah main game. Jadi macam mana tuan-tuan? Sebab tu tak ada jiwa. Jiwa tak ada jiwa. Kerana kita tidak dimotivasi kan. Sebab tu Nabi SAW suruh kita baca Quran. Supaya kita rasa lazat dengan Quran. Sehingga kan Nabi ni nak beri supaya orang ni supaya rajin baca Quran. Dan menjadikan Quran ini teman dalam hidup. Nabi sebut apa? Dalam satu hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni Allah Ta'ala berfirman tapi melalui lisan Nabi SAW. Satu hadis Qudsi. Yaqulu Rabbi. Berkatalah Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala. Man syaghalahu al-Quran. Man syaghalahu al-Quran. Wa dhakir an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilina. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang sibukkan diri dia dengan baca Quran dan mengingat Allah. Baca Quran tu ingat Allah. Zikir pun ingat Allah. Sampai dia tak sempat nak minta. Kita ni asyik minta je. Habis semayang, ya Allah, panjang kau umur, beri rezeki. Asyik minta je. Tapi buat baik tak nak. Orang yang baca Quran ni tuan-tuan, dia tak sempat minta. Sebab sibuk. Sebelum semayang baca Quran, lepas semayang baca Quran, tak sempat nak minta. Nak minta, ya Allah, panjangkan umur, murahkan rezeki. Tak ada, tak sempat. Apa kata Allah? Nascaya aku akan beri kepada mereka yang lebih baik daripada orang yang minta. Kerana sibuk dia baca Quran tadi, Allah Ta'ala akan beri walaupun dia tak minta. Allah Ta'ala akan beri perkara yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta tiap-tiap hari. Maka kata Allah apa? Wa fadlul kalamillah ala sairil kalam. Seumpama ketinggian kalamullah ni atas segala kalam. Dan kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Seumpama apa? Ketinggian Allah Ta'ala atas makhluk dia. Macam itulah. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, jadikanlah Quran ini teman hidup. Engkau tak payah minta apa-apa, aku bagi terus. Tak payah engkau nak minta, ya Allah aku ada masalah anak aku ni begini, rumah tangga aku begini. Baca Quran, sibuk baca Quran. Allah Ta'ala penuhkan hajat semua. Orang yakin, penuh. Allah Ta'ala penuhkan hajat dia. Dia tak payah minta, Allah Ta'ala bagi terus. Inilah kehebatan orang baca Quran yang tak ada kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak atau tidak? Ini persoalannya. Kalau kita rasa, hari ini aku baru dengar macam ni, kelebihan baca Quran. Tak apalah, besok nak mula baca Quran. Baca Quran. Apa kesan orang kalau tak baca Quran, tuan-tuan? Kalau orang tidak menjadikan Quran itu teman dia dalam hidup, apa kesan dia? Orang yang tak nak baca Quran. Orang yang meninggalkan Quran dalam kehidupan. Tak ada masa baca Quran. Hidup asyik baca handphone, asyik tengok WhatsApp, asyik tengok Facebook. Tak ada masa baca Quran. Apa kesan dia? Nabi telah mengingatkan kepada kita. Nabi beritahu kepada kita. Orang yang tak mahu baca Quran. Orang yang tak mahu mendekatkan diri dengan Quran. Orang yang tak mahu menjadikan Quran itu sebagai pakaian dalam hidup.
Nabi SAW sebut apa? Inna hadhil qulub tasda' kama yasda' hadid iza asabahul ma'. Nabi kata apa? Sesungguhnya hati-hati berkarat seperti karatnya besi yang terkena air. Hati kita ni berkarat, tuan-tuan. Hati kita boleh berkarat. Tuan-tuan nak tahu hati kita berkarat tak berkarat macam mana? Orang bagi nasihat tak nak dengar. Orang buat program-program baik tak nak datang. Komplain lagi ada. Apa ni buat program ni? Ni apa buat majlis ni? Ni apa buat selawat ni? Itu tanda hati berkarat. Apa semayang lama-lama ni? Apa ceramah lama-lama ni? Hati berkarat. Orang yang hati berkarat ini, tuan-tuan, Nabi SAW umpamakan seperti mana besi yang kena air. Besi, tuan-tuan, kalau besi pagar tu kena air tiap-tiap hari, hujan, tuan-tuan tengok karat dia macam mana. Tuan-tuan, kalau ada dalam rumah ada cermin. Kalau cermin tu kena karat, macam mana cermin tu? Dia tidak boleh memantulkan cahaya. Kita tengok cermin dah berkarat, kita tengok dalam gelap. Maka begitulah orang yang tak mau baca Quran. Batu Nabi SAW sebut, apabila Nabi kata orang yang hatinya maknanya berkarat seperti mana besi yang kena air. Maka para sahabat tanya, qila ya Rasulullah, wama ja'alahu wama jala'uha. Macam mana kita nak menyucikannya? Kalau hati dah berkarat, macam mana nak sucikan hati yang kena karat ni? Nabi kata dua perkara. Ni tuan-tuan kena ingat. Kalau tak dapat apa-apa pun dua ni buat balik. Kan? Hati kalau dah berkarat, macam mana nak sucikan, kata Nabi? Yang pertamanya kasaratu zikrul mauti wa tilawatil Quran. Nabi kata hati yang berkarat kalau nak disucikan, yang pertama kena banyak ingat mati. Kena banyak ingat mati. Bukan keluar tu wirid, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Itu bukan. Orang ingat mati ni, tuan-tuan, apa? Banyak buat amal. Tak pernah datang masjid, datang masjid. Tak pernah datang berjamaah, datang berjamaah. Tak pernah baca Quran, belajar, tak reti belajar. Kan? Tak pernah duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Tu tanda orang banyak ingat mati. Hari ni orang banyak lupa. Tanda orang lupa ingat mati apa? Cinta kepada dunia yang melampau. Cinta pada dunia. Sikit-sikit sebut dunia. Sebut dunia. Dunia je. Ingat mati tak ada. Yang kedua, Nabi kata tanda orang hatinya berkarat nak sucikan mana? Hendaklah dia baca Quran. Quran ni dia akan polish kita punya hati kita. Baca Quran. Hari ni baca sikit. Tak mahir, besok baca lagi. Besok baca lagi. Besok baca lagi. Jumpa guru-guru. Baca depan guru. Kan? Baca depan guru. Ni depan kita ni, tuan-tuan. Ni semua orang Quran. Mereka pandai, mereka hebat. Orang yang mahir baca Quran. Jumpalah. Tuan Imam boleh tak baca Quran? Nak baca Quran lah. Baca lah. Tuan-tuan muslimin, kita nak buat ni ketika mana Allah Ta'ala beri kesempatan dalam hidup. Hari ni kita nak lelap mata pun kita tengok handphone. Kita baca tu handphone. Sampai handphone jatuh atas kepala kita. Kan? Dahsyat hari ni, tuan-tuan. Orang baca, orang kena sindrom handphone. Orang tinggal handphone, dia boleh pusing balik rumah. Kalau Quran tinggal, tak apa, kat masjid ada. Kat masjid banyak Quran. Tuan-tuan bayangkan ini satu perkara yang paling malang dalam hidup. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita. Kalau kita tak mau, maknanya hati kita berkarat, hati kita sakit, jadikan Quran ini sebagai teman dalam kehidupan.
Teman dalam hidup. Kalau kita hari ni berteman, kadang-kadang banyak masalah. Teman kadang-kadang nak perkena kita. Ada teman ambil kesempatan di atas kesenangan kita. Ada teman yang mengambil peluang di atas kesusahan kita. Teman, tuan-tuan. Tapi kalau baca Quran, ini teman yang sampai dalam kubur ikut. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi ingatkan kepada kita. Dan satu lagi perkara yang Nabi ingatkan kepada kita, tuan-tuan. Supaya kita ambil ingatan. Nabi beri satu hadis nak memotivasikan kita. Supaya jangan tinggalkan Quran. Kesan kepada meninggalkan Quran ni besar. Nabi sebut apa? Innal baita idza quri'a fihi al-Quran hadartahu al-malaikah wa tanakkabat anhu asyayatin wa usi'a ala ahlihi wa kasura khairuhu wa kalla syarruhu. Nabi kata apa? Sesungguhnya rumah yang apabila dibacakan di dalamnya Quran. Kalau kita tak baca Quran, macam mana? Nabi kata, mana-mana rumah yang dibacakan di dalamnya Quran, maka hadirlah malaikat di dalamnya. Hari ini kenapa kita duduk dalam rumah? Adik-beradik pun bergaduh. Kan? Ibu tegur anak, anak lari. Kenapa anak lari? Tu yang tegur dia tu kan ibu dia sendiri. Yang tegur tu kan bapa dia sendiri yang bagi makan kat dia. Yang tegur tu kan ibu dia yang melahirkan dia. Kenapa dia lari daripada rumah? Kenapa? Adik-beradik bergaduh, tak boleh hidup. Ada je masalah. Suami isteri ada je masalah. Suami ada affair dengan orang lain, isteri ada affair dengan orang lain. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tak mau ikut apa yang Nabi suruh. Masuk dalam rumah, kalau tak baca Quran dalam rumah, Nabi kata apa? Kalau kita baca Quran dalam rumah, kita menghadirkan malaikat Allah Ta'ala. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat maut belum lagi. Kalau dah sampai masa baru dia datang. Malaikat rahmat ada dalam rumah. Orang bila malaikat rahmat ada dalam rumah, orang hidup berkasih sayang selalu. Suami sayang pada isteri, isteri sayang, tak ada prasangka, tak ada buruk sangka. Kan? Suami isteri hidup aman. Suami boleh redha dengan apa yang suami isteri suami boleh redha dengan kekurangan isteri. Isteri boleh redha dengan apa yang didapat. Ini dapat sikit, sikit je. Saya duduk 40 tahun dengan abang, gelang pun tak ada. Ini pun Zulian dia kata. Nah, yang dimakan tu banyak. Tak senang. Anak bila minta dengan ayah tak dapat, cabut. Lari keluar rumah, duduk dengan kawan-kawan. Perkataan kawan-kawan, nasihat kawan-kawan lebih diterima daripada mak ayah dia. Kenapa? Sebab Quran. Sebab kita tak nak baca Quran dalam rumah. Dan Nabi sebut, tuan-tuan, apabila orang dia membaca Quran di dalam rumah, maka menjauhkan rumah itu daripada syaitan. Syaitan jauh daripada rumah-rumah yang dibacakan Quran. Sebab tu baca Quran dalam rumah. Kan? Kurang-kurangnya tuan-tuan, surah Sajadah, surah Mul, baca dalam rumah. Kan? Jadikan kelaziman isteri duduk rumah lepas sembahyang baca Quran sikit. Wa usi'a ala ahlihi, orang yang baca Quran, Allah Ta'ala melapangkan kepadanya ahlinya. Orang hidup dalam rumah yang baca Quran, rumah sempit, tapi Allah Ta'ala lapangkan hidup. Sayyidatina Aisyah kata apa? Sayyidatina Aisyah kata apa kepada kita? Dia kata rumah kami sempit.
Rumah aku ni dengan rumah Rasulullah ni, rumah bilik aku yang aku tidur dengan Rasulullah ni sempit. Macam mana Aisyah bagi tahu? Ketika mana Nabi nak sujud, ketika nak semayang, dia tolak kaki aku baru dapat sujud. Maknanya sempitnya, maknanya bilik Nabi SAW, rumah Nabi. Rumah kita melaut, besar. Jatuh katil, terus hilang, tak nama. Orang rumah cari, bang, rupa masuk bawah katil. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Rumah kita besar, tapi orangnya jadi sempit duduk dalam rumah yang besar. Sebab apa? Sebab tak baca Quran. Lepas tu Nabi kata gitu. Wa kasura khairuhu wa qalla syarru. Orang yang baca Quran dalam rumah, Allah Ta'ala akan membanyakkan kebaikan dalam rumah tu. Macam-macam kebaikan dia akan dapat dalam rumah. Dan Allah Ta'ala maknanya mengurangkan keburukan dalam rumah dengan sebab orang baca Quran. Apa kesan orang tak baca Quran? Nabi sebut, wa innal baita iza lam yuqra fihi al-Quran. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan kepadanya Quran. Mana orang dalamnya tak baca Quran? Hadarathu syayatin. Maka akan datanglah dalam rumah-rumah tu syaitan. Orang yang tak baca Quran tu pun syaitan. Yang masuk pun syaitan juga. Bergaduh macam. Semua otak dalam tu, semua otak syaitan saja. Ini bukan saya bagi tahu tuan-tuan. Ini Nabi bagi tahu. Kan? Yang keduanya, wa tanakkabat anhul malaikah. Dan malaikat tak ada dalam rumah-rumah orang yang tak baca Quran. Tak ada. Wa dhaqa ala ahlihi. Dan Allah Ta'ala menyempitkan rumah-rumah yang tak ada dalamnya baca Quran. Ahli-ahli rumah tu sempit belaka. Dapat duit tak cukup, gaji tak cukup, makan kurang. Sedangkan hidup mewah. Gaji besar. Tapi Allah Ta'ala sempitkan hidup. Sebab tak baca Quran. Wa qalla khairuhu wa kasruhu syarruh. Dikurangkan kebaikan dalam rumah tu. Dan dibanyakkan maknanya keburukan dalam rumah yang tak dibacakan Quran. Ini peringatan Nabi SAW kepada kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Istimewanya Quran ini bukan untuk perjalanan hidup saja. Sampai mati pun boleh. Satu riwayat, satu kisah. Ini berlaku tuan-tuan. Pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi. Supaya kita ambil iktibar. Quran ni bukan untuk teman hidup je. Teman sampai masuk dalam kubur. Ada sekumpulan sahabat dia pergi mengembara. Pergi berjalan. Dalam musafir dia, sampai di padang pasir, dia buat kemah. Duduk dalam kemah, dia dengar orang baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Dia dengar. Padang pasir. Padang pasir kalau dengar orang baca Quran, takut je. Sebab padang pasir ni jin banyak. Tempat jin. Keluar daripada kemah, tak ada tengok orang baca Quran. Tapi suara dengar. Orang baca surah Al-Mulk. Lagi kuat dia dengar. Keluar daripada kemah, tak jumpa orang baca. Dia duduk dalam kemah dia. Dia tengok suara itu keluar daripada bumi. Daripada bumi orang dengar suara orang baca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita dengar padang pasir waktu tu macam memang cabut dah. Dengar. Mereka pun balik cerita pada Nabi SAW. Wahai Nabi, kami ni pergi musafir, kami berehat pada waktu malam buat kemah. Kami dengar orang baca Quran. Kami tak tahu yang sebenarnya kemah kami itu bawa je kubur. Tapi dalam kubur tu kami dengar suara orang baca suratul Mulk. Maka kata Nabi, itulah maknanya kelebihan surah Mulk menjadi pedinding bagi orang yang ada dalam kubur.
Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Quran ini bukan untuk hidup je. Sampai mati pun dia menjadi kawan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Quran ini kelebihan yang cukup luar biasa. Orang baca Quran, Quran ini menjadi syafaat. Nabi SAW menyebutkan Al-Quran wasyam yashfa'ani. Quran dan puasa dua-dua boleh mensyafaatkan. Besok ketika mana bertemu dengan Allah Ta'ala, Quran akan berhadap dengan Allah. Ya Allah, aku datang kepadamu untuk syafaat orang yang bacaku. Kerana dia ketika mana hidup dekat atas dunia, dia tak tidur malam, kurang tidur sebab nak baca Quran. Hari ini aku datang nak minta supaya aku boleh memberi syafaat. Allah Ta'ala kata syafaatkan. Kan? Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang baca Quran ketika mana hidup. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sungguhnya Quran ini memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan waktu hidup ni bacalah Quran. Kerana perjalanan, kalau kita melihat perjalanan para nabi, para salafus soleh, tak ada yang meninggalkan Quran. Tak ada yang tinggalkan Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kata, siapa yang nak baca Quran seperti mana dia diturunkan, waktu dia diturunkan kepada aku, kau baca Quran macam, ambillah baca Quran kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anak Ibnu Mas'ud ni tiap-tiap hari baca Quran, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar sedikit tazkirah pada malam ini, peringatan-peringatan Nabi SAW, mudah-mudahan Quran ini menjadi pakaian dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Jadi saya mohon kemaafan. Cukup setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak masjid ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim atas kesudian menyampaikan ceramah beliau sebentar tadi. Seterusnya pihak masjid menyebut dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Arif bin Haji Yusa, Timbalan Pengerusi Masjid Al-Alami MITC Melaka untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk. Silakan. Allah, jazakallah khairan. Terima kasih.